Buletin Didik 9 Mei bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Selepas seminggu bercuti Hari Raya, sesi persekolahan hari ini diteruskan seperti biasa. Di Sekolah Kebangsaan Sungai Pancing, Selantan, Kuantan, persekolahan hari ini dimulakan dengan perhimpunan dan perasmian program anti dadah peringkat sekolah. Mungkin masih ramai yang berada dalam mood raya, namun tidak bagi murid-murid SK Sungai Pancing Selatan. Mereka kembali ke sekolah dengan wajah yang ceria. Bermula hari ini hingga 13 Mei, pelbagai aktiviti dianjurkan sempena program anti dadah peringkat sekolah. Antaranya pertandingan mewarna, pertandingan melukis doodle dan poster, pertandingan mencipta syair dan lagu serta kuis berkaitan dadah. Apa yang menariknya, sekembalinya mereka ke sekolah hari ini, murid-murid dapat menikmati beberapa kelonggaran SOP seperti yang diumumkan Kementerian Pendidikan KPM April lalu. Jelas terpancar kegirangan mereka apabila dapat menikmati jual dari kantin semula ketika waktu rehat. Bukan saja pelajar, penjaga kantin juga bersyukur dapat beroperasi semula seperti dahulu selepas sekian lama. Selain makan, waktu rehat juga digunakan sebaiknya untuk berkumpul bersama rakan-rakan sempena Hari Raya. Kebuntuan 8 guru sekolah sekitar Mukim Tatalan di Nabawan, Sabah, termasuk Sekolah Kebangsaan Talaan, terlelai apabila 2 helikopter disediakan untuk mereka kembali mengajar di kawasan itu. Helikopter yang disewa khas Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Arthur Joseph Kurup itu bagi memudahkan pergerakan guru berkenaan susulan pembukaan semula sekolah hari ini. Menurut beliau yang juga ahli Parlimen Pensiangan, inisiatif itu perlu memandangkan jalan darat di kawasan berkenaan terputus akibat bencana banjir luar biasa baru-baru ini. Jelasnya, perjalanan ke kawasan itu biasanya mengambil masa 3 hingga 6 jam bergantung kepada keadaan cuaca. Namun kerosakan infrastruktur seperti jalan penghubung serta jambatan dalam bencana itu mengakibatkan golongan pendidik terpaksa berjalan kaki sehingga 18 jam. Saya mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Sabah mengucapkan setinggi-tinggi terima kasihlah kepada Datuk di atas bantuan ini secara bersendirian untuk membantu kami dan guru-guru agar dapat kembali bertugas di sekolah lah. Tidak hanya membantu para guru, perkhidmatan khas itu turut membawa beberapa pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan di Hospital Keningau dalam perjalanan pulang. Datuk Arthur berkata jambatan gantung SK Nangka Wangan dan SK Layun telah mula dibina semula sejak beberapa hari lalu. Pihaknya berusaha untuk menyegerakan semula kerja pembaikan di kawasan terlibat. Peka kongsi prihatin. Kempen kesedaran Thalassemia Now You See Me 2.0 bakal diteruskan bersama Hibiscus Petroleum Berhad. Dengan penyertaan 70 sekolah, kempen bakal bermula 1 Jun hingga 30 September depan. Sebanyak 6 kategori anugerah sekolah dan 6 kategori anugerah individu bakal dipertandingkan menerusi kempen ini. Thalassemia bukanlah satu penyakit asing, namun kesedaran tentang penyakit ini masih perlu dipertingkatkan lagi khususnya dalam kalangan murid sekolah. Kejayaan kempen kesedaran thalassemia pada tahun lepas menjadi pemangkin pada penerusan program pada tahun ini. Jom kongsi maklumat ini kepada semua agar pengetahuan dalam penjagaan kesihatan dan sosial dapat dipertingkatkan bagi mereka yang mengidap penyakit ini. Ayuh ukirkan senyuman, ubah persepsi diri, bukalah hati untuk mengenali mereka dengan lebih dekat. Tindakan anda pada hari ini dapat mengubah masa depan semua. Untuk rekod, kempen kesedaran Thalassemia Now You See Me 2021 yang lalu melibatkan penyertaan 50 sekolah di Kelantan, Pahang dan Terengganu. Sekolah Menengah Kebangsaan Pakar Terengganu mengungguli kempen tersebut selepas memenangi anugerah khas kempen paling kreatif dan kempen paling popular dalam memberi kesedaran mengenai penyakit genetik ini. Kempen turut memberi penganugerahan khas emas murid terbaik kepada pelajar sekolah terbabit Wan Auni Umairah Wan Muhammad Asri.
Bersua kembali, Jabatan Imigresen melanjutkan waktu operasi 6 pejabatnya sehingga jam 10 malam mulai Rabu ini bagi mengatasi kesesakan berikutan peningkatan mendadak untuk urusan pasport. Ketua Pengarahnya Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata, pejabat yang dilanjutkan operasi ialah di Putrajaya, Kuala Lumpur, Selangor, Johor, Negeri Sembilan dan Melaka. Jelasnya, waktu operasi bagi pejabat di Pulau Pinang, Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Kelantan dan Perlis adalah sehingga jam 6 petang. Manakala bagi semua pusat transformasi bandar UTC di Semenanjung hingga jam 10 malam. Yang kedua juga, saya ingin umumkan bahawa semua pejabat pengeluar pasport di seluruh Semenanjung Malaysia akan beroperasi pada hari Sabtu, iaitu mulai jam 8 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Dan tarikh buka puasa ialah pada 14 Mei 2022, iaitu pada hari Sabtu yang akan datang ini. Pihaknya juga akan menyediakan kaunter khas untuk rakyat Malaysia yang telah mendapat tawaran untuk menunaikan haji. Mereka boleh datang terus ke mana-mana pejabat imigresen di seluruh negara dengan membawa surat tawaran berkenaan. Sejak pembukaan pintu sempadan negara pada 1 April lalu, pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa meningkat 40%. Sistem temujanji secara dalam talian STO bagi semua pejabat pengeluar pasport seluruh negara juga dimansuhkan mulai Rabu ini. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL sedang melaksanakan 14 tindakan interim dengan segera bagi menangani masalah banjir kilat di 25 kawasan hotspot. Pelaksanaan melalui Pelan Tindakan Tempatan Banjir Kilat Kuala Lumpur 2022 itu akan dibuat sehingga awal Ogos depan membabitkan peruntukan RM10 juta. Sebagai satu langkah tambahan lagi, tapi ini kita anggap sebagai interim yang kita nak segera ni tindakan ni. Kita bentuk satu pelan tindakan. Jadi ini kita kata tindakan yang berterusan lah. Dulu belum sempurna lagi, tambah lagi dengan yang ni, pelan tindakan tempatan banjir kilat ini, harap-harap ianya dapat memberi satu kesan yang lebih positif dan yang lebih baik dan memberi kesan yang baik kepada semua pengguna, penduduk Kuala Lumpur. Langkah khas itu termasuk memastikan saluran keluar air larian ke longkang tepi jalan tidak tersumbat atau terhalang. Selain kerja pemantauan dan pembersihan akan dilakukan setiap hari oleh pasukan khas DBKL. Saluran masuk air atau scuba drain turut dinaik taraf serta menempatkan bilangan jentera dan petugas mencukupi. Antara hotspot banjir kilat yang dikenal pasti ialah Jalan Antoi Kepong, Jalan Pintasan Segambut, Jalan Sultan Azlan Shah dan Jalan Kuching. Pelaksanaan pelan tindakan itu juga akan berpandukan ramalan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Met Malaysia. Profesor Teknologis Dr. Ruzairi Abdul Rahim dilantik sebagai Naib Chancellor baru Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi KPT, pelantikan Dr. Ruzairi, 55 tahun, berkuat kuasa hari ini sehingga 8 Mei 2025. Profesor Teknologis Dr. Ruzairi berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang Electronic System and Controlling Engineering dari Sheffield City Polytechnic, United Kingdom. Beliau juga berkelulusan Ijazah Kedoktoran dalam bidang Electronic Instrumental Engineering dari Sheffield Hallam University, UK. Dr. Ruzairi adalah Dekan Fakulti Kejuruteraan Universiti Teknologi Malaysia UTM dan pernah memegang jawatan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTHM. Pelantikan beliau sebagai Naib Chancellor dilihat mampu menerajui UTHM sebagai sebuah universiti awam dalam rangkaian Malaysia Technical University Network MTUN. KPT yakin pengalaman luas Dr. Ruzairi mampu melonjakkan UTHM sebagai Global Technopreneur University menjelang 2030.
Gua Sondong di Vietnam antara gua terbesar di dunia. Justru tidak hairanlah peminat dan pengunjung dari seluruh dunia sanggup mengembara jauh untuk merasai sendiri pengalaman menerokai gua tersebut. Lebih menarik, pakar mempercayai Sondong berkemungkinan lebih besar dari saiz yang diketahui umum dengan lebih banyak kawasan yang belum diterokai. Sondong yang berkeukuran hampir 10 km panjang dan memiliki ketinggian sehingga 200 meter terletak di kawasan hutan terpencil di wilayah Quang Binh. Dalam bahasa tempatan, ia bermaksud sungai gunung. Sondong ditemui oleh seorang petani tempatan lebih sedekad sebelum mula diterokai pada 2009 oleh sekumpulan pakar gua dari Britain. Ia dipercayai terbentuk kira-kira 2.3 juta tahun yang lalu ketika air sungai melalui kawasan batu kapur. The reason why the cave is so big and the caves are so big in Quang Binh is the quality of the limestone. This is the oldest rocks in Southeast Asia, 450 million year old, and it's really pure, good quality limestone. Pada 2009, Limbert bersama sekumpulan penyelam berpengalaman menerokai sungai utama di dalam gua ini. Mereka percaya ia menghubungkan satu lagi kawasan gua. Bererti, Sondong berpotensi lebih panjang dan besar dari saiz sedia ada. Hanya 1,000 pengunjung dibenarkan menerokai gua ini setiap tahun bagi meminimumkan impak manusia terhadap ekosistemnya. Sistem ekspedisi berharga sekitar $3,000 seorang atau kira-kira RM13,000 untuk 4 hari. Seterusnya di Kenya pula, kebiasaannya di Taman Safari pelancong dibawa melihat haiwan liar menggunakan kenderaan khas. Namun di Taman Negara Kenya, cara lebih mesra alam digunakan iaitu dengan menunggang unta. Unta-unta ini dijadikan pengangkutan utama membawa pelancong yang ingin melihat haiwan liar dengan lebih dekat. I choose this method of ecotourism because over other ecotourism options like electric vehicles or electric bikes, because even though an electric vehicle is good and we're moving forward and we're trying to get away from diesel and burning engines, but it's still a vehicle, and so you're still leaving a footprint, you're still leaving tracks, and you can't get to certain areas when you with a vehicle. At least with walking and camels, you can get to areas which vehicles can't, whether it's a diesel engine or an electronic engine. Unta juga boleh membawa muatan sehingga 200 kg dan boleh hidup selama 5 hari tanpa air. Kosnya juga lebih murah, sekitar $45 seorang untuk sehari berbanding $180 seorang jika menggunakan kenderaan. Taruhan terbaru, Disney MCU menerusi kisah Doctor Strange berjaya mengutip $265 juta pada tayangan box office antarabangsa termasuk Malaysia hujung minggu lalu. Doctor Strange in the Multiverse of Madness ketika ini adalah tayangan perdana hujung minggu yang kedua terbesar di luar Amerika Syarikat pada era pandemik selepas Spider-Man No Way Home. Di Amerika Syarikat pula, filem Doctor Strange kedua ini meraih kutipan tiket $185 juta pada hujung minggu, sekaligus membawa keseluruhan kutipannya di peringkat global kepada $450 juta atau hampir $2 bilion. Filem lakonan Benedict Cumberbatch dan Elizabeth Olsen ini sedang ditayangkan di 49 pasaran luar dengan tayangan terlaris di Korea, United Kingdom dan Mexico. Tidak ditayangkan di dua pasaran utama filem MCU iaitu China dan Rusia, Doctor Strange in the Multiverse Madness berdepan tekanan yang tinggi untuk laris di pasaran antarabangsa. Justru untuk melepasi paras $1 bilion, ia difahamkan perlu bergantung kepada tontonan ulangan daripada peminat di seluruh dunia. Kita sekarang berada di bahan pameran dinamakan pusing yang berlingkar. Di sini terdapat 2 biji bola golf yang akan saya lepaskan pada laluan ini. Mari kita perhatikan di manakah bola ini akan jatuh nanti.
Bagaimana caranya untuk kita buatkan bola jatuh pada petak yang paling hampir, bukan paling jauh seperti tadi? Ada sebarang cadangan? Ya, betul. Kita letak pada kedudukan yang lebih rendah. Apabila kita meletakkan bola pada kedudukan yang lebih rendah, secara tidak langsung kita juga merendahkan tenaga keupayaan yang dimiliki oleh bola-bola ini. Tenaga keupayaan ini akan ditukarkan kepada tenaga kinetik apabila bergerak. Semakin rendah tenaga keupayaan, semakin rendah juga tenaga kinetik dan menyebabkan bola ini akan pergi semakin dekat. Bersa kembali, sukan skuad terjun negara kian menghampiri misi menyapu bersih kesemua 8 pingat yang dipertandingkan pada Sukan C ke-31 di Vietnam apabila meraih 2 lagi pingat emas hari ini. Pada hari kedua acara terjun petang tadi, penerjun sandaran Oi Zi Liang serta gandingan Ng Yen Yi dan Ong Ke Ying jelas tiada tandingan dalam acara 1 meter papan anjal lelaki individu dan 3 meter papan anjal wanita seirama. Selepas meraih emas bersama Chiu Yiwei dalam acara 3 meter papan anjal seirama lelaki semalam, Oi Zi Liang tiada masalah menyumbang emas ketiga buat kontijen Malaysia dengan mengungguli acara 1 meter papan anjal individu. Zi Liang cemerlang memungut 377.70 mata selepas 5 terjunan. Pingat perak milik penerjun Singapura Avir Tam Pak Lun, manakala gangsa milik seorang lagi penerjun negara Bertrand Rodick Analisis yang meraih 284.9 mata. Momentum diteruskan menerusi gandingan wanita Ng Yen Yi, Ong Ke Ying dalam acara 3 meter papan anjal seirama. Setakat ini, kem terjun negara sudah menyumbang 4 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Keseluruhan 8 emas ditawarkan dalam acara terjun. Dalam pada itu, saingan bola sepak lelaki fasa kumpulan terus rancak berlangsung. Selepas Thailand dan Laos dikecewakan jaringan minit akhir lawan, giliran Timur Leste merasai peritnya apabila tewas kepada Myanmar pada aksi kumpulan A. Dalam satu lagi perlawanan semalam, juara bertahan Vietnam akur diikat tanpa jaringan berdepan Filipina. Tewas 0-4 di tangan Filipina pada aksi pertama Timur Leste berdepan Myanmar pada perlawanan kedua kumpulan A. Minit ke-37, Myanmar di depan menerusi jaringan Tun Win Naing. Kelekaan benteng Timur Leste dihukum lagi menerusi jaringan kedua Te Po Wai menuju rehat. Babak kedua menampilkan kebangkitan Timur Leste apabila berjaya merapatkan kedudukan menerusi Mauzinho minit ke-52 dan kedudukan terikat 2-2 minit ke-64 apabila Jai Mito menjaringkan gol penyamaan Timur Leste. Bagaimanapun ketika Timur Leste berkira-kira meraih 1 mata, harapan itu musnah apabila Aung Wunasio memastikan kemenangan 3-2 Myanmar pada minit-minit akhir permainan. Sementara itu, tuan rumah Vietnam cemas berdepan Filipina dalam satu lagi aksi kumpulan A. Beberapa perubahan pemain yang dilakukan ketua jurulatih Pak Hang Seo hampir membawa pada. Asakan awal Filipina hampir memerangkap Vietnam. Meskipun menguasai permainan pada babak kedua, benteng Filipina nyata sukar ditembusi jentera serangan Vietnam. Terikat tanpa jaringan, Filipina kekal menerajui kumpulan A dengan 4 mata, berkongsi mata dengan Vietnam tetapi memiliki kelebihan jaringan. Ketika kontijen Sukan C negara bersaing di Hanoi, pasukan badminton pula beraksi pada pusingan Piala Thomas dan Uber di Bangkok, Thailand. Menepati ramalan, skuad Piala Thomas mudah mengatasi England 5-0 dalam aksi sulung kumpulan D. Malaysia dijangka mencatat kemenangan kedua menentang Amerika Syarikat esok. Jago persorangan Lee Zijia yang menjadi sandaran untuk menyumbang mata pertama buat negara tidak berdepan masalah. Mudah menewaskan Toby Panty 21-10, 21-15 dalam masa 36 minit. Memburu mata kedua, kem negara cemas ketiga apabila beregu utama Aaron Chia So Wo Yik yang turun menentang Ben Lin Sean Wendy tewas set pertama 19-21 sebelum menang 2 set berikutnya 21-15, 21-16. Ng Zi Yong yang diturunkan sebagai perseorangan kedua memastikan kemenangan awal skuad negara.
Bagaimanapun, dia dipaksa bermain 3 set sebelum mengalahkan Johnny Torgerson 21-16, 19-21, 21-11. Sebelum perunggu kedua, Nur Izzuddin Rumsani, Goh Zifei menewaskan gandengan Rory Easton dan Zach Russ 21-13, 21-9. Juara remaja Asia 2017, Leong Junho memastikan kemenangan mutlak 5-0 skuad negara dengan menundukkan Cholan Kayan 21-11, 21-18. Malaysia menentang Amerika Syarikat esok sebelum berdepan Jepun dalam aksi terakhir kumpulan Rabu ini. Sementara itu, skuad Piala Uber Negara menampilkan tentangan sengit sebelum tewas kepada Denmark pada aksi sulung kumpulan C. AS Kisona yang turun selaku perseorangan utama bagaimanapun gagal menghadiahkan mata pertama. Menentang Mia Blichfeld yang menduduki ranking ke-14 dunia, Kisona tewas 14-21, 15-21 dalam masa 35 minit. Bergu nombor 1 negara, Perlitan M. Tina pula kembali menyemarakkan semangat skuad kebangsaan apabila menyamakan kedudukan. Mereka menumpaskan Sarah Chison, Megan Fregat dalam aksi sengit 21-19, 21-19. Giliran Malaysia menduduki 2-1 apabila Goh Jin Wei menewaskan Line Christopherson. Permainan yang berlarutan 3 set itu memihak Jin Wei 21-12, 11-21, 21-5. Bergu kedua, Teo Mi Zing, Anna Cheong yang diharapkan mampu menyumbang mata kemenangan gagal melaksanakannya. Mereka tewas kepada Alexandra Boye, Emilia Megeland. Terikat 2-sama, tugas berat menanti pemain muda Misha Khairul yang turun selaku perseorangan ketiga. Pengalaman menjadi pemisah apabila Misha tewas muda 12-21, 9-21 kepada Lina Hyomak Kersfeld. Barisan pemain wanita negara kini berdepan misi wajib menang ke atas pasukan pilihan Thailand bagi menghidupkan peluang ke suku akhir. Festival ikan yang unik di Cyprus mengakhiri paparan buletin didik. Lebih 1,500 kilogram ikan diberi percuma kepada penduduk tempatan dan pelancong pada festival yang memasuki tahun ke-7 itu. Saya Charles Mohan, salam hormat dan kita jumpa lagi.